Ketemu lagi dalam bicara agro perhatian untuk hari ini. Ikan ataupun analisis air untuk melihat ikan ataupun kepatuhan air kepada ikan. Sebagai catatan perhatian, dilihat di sini kelihatan kembali semula lah buih-buih di waktu siang hari ya. Okey, dan juga saya telah buat analisis air, uji air, pH amonia, nitrik, nitrat dan juga kandungan oksigen terlarut. Catat pada gambar yang telah diberi. Nampak ikan hanya aktif berenang, tidak sekerap aktif lah. Biasanya aktif berenang macam tu, tapi yang ini dia berenang statik pada gelembung udara. Gelembung udara maksudnya dia melawat arus pada gelembung udara lah yang terhasil tersebut. Walaupun di segi analisis kadar oksigen tu 6 ppm ataupun 6 mg miligram per liter, okeylah, tinggi, kadar oksigen tinggi, sebab tu dia tak tercungap. Cuma di segi kandungan amonia dia naik 4. Sebab biar ini saya baru cuci tak sampai 24 jam. Berapa jam lebih kurang lah. Dan pada masa tu saya tak masukkan probiotik semula lah selepas saya cuci. Itu satu kesilapan lah. Baru saya perasan, terlupa. Okey, jadi saya telah buat pembentulan selepas analisis ujian air tadi. Pembentulannya saya masukkan probiotik ke dalam dua-dua tangki ya. Tangki A dan juga tangki B belah sana. Dua tangki. Saya masukkan sebanyak 2 kapsul probiotik yang saya ada lah, jenis serbuk. Anda terpulang pada anda lah. Saya menggunakan probiotik jenis serbuk kapsul. Saya masukkan 2 lah setiap tangki. Kalau ikut saranan di pembekal, probiotik tu dimasuk antara 7 hingga 10 hari. Betul lah tu, tepat lah tu. Sebab saya pun SOP saya untuk mencuci filter selenggara sistem 7 hari sekali ataupun seminggu sekali lah. Jadi pada masa yang sama, selepas kita buat maintenance filter, mechanical filter terutama sekali, cuci air dan juga kita masukkan sedikit balik pada air dalam tangki sebab dia ada pengurangan nanti. Disyorkan masuk juga probiotik, semalam saya tak masuk. Itu mungkin kesilapan di situ. Maksudnya ada pengurangan bakteria dan sebagainya, no comment lah. Yang itu kita tak tahu, kita tak uji berapa bilangan bakteria, berbilion ke, berjuta bilion ke, no comment. Cuma bila yang ini dia dapati itu bila kita terlepas satu SOP, nampaknya ada kesan kepada kualiti air menurun. Tapi bukan semua kualiti air yang menurun. Sebab pH okey, cuma amonia agak meninggi lah ke 4 tu bagi saya masih boleh dikawal. Cuma itulah sebab kita probiotik kita tak masukkan lebih awal. Kita tengok dulu keadaan, tengok macam mana keadaan 2-3 hari, adakah ikan kembali aktif dan sebagainya. Sebab kita tengok pada pergerakan ikan lah. Sambil tu tengok pergerakan ikan, cara pemakanan ikan dan sebagainya. Dan juga bukan hanya pada set ini, saya perhatikan juga pada set lain. Pada hari ni terutamanya pada hari cuaca yang agak redup ni. Redup hari ni redup. Dari pagi tadi pun macam ni. Semua set ikan saya memang kurang selera nak makan. Pada kuantiti yang sama saya bagi pada setiap pagi, memang kurang selera. Yang ini pun sama. Kalau anda nampak tu, ikan berenang melawat arus Sebab dia
boleh nampak secara warna kuning lah. Dia melawan arus daripada aerator yang nampak yang sini-sini lah. Melawan arus aerator tu dia membentuk bulat daripada tengah ke tepi lah, keluar macam tu. Jadi dia melawan, maksudnya dia berganang ke tengah. Cuma memang nampak perbezaan ke hari biasanya, dia pergerakan dia lagi laju lah daripada ni, nampak jelas. Jadi adakah ammonia spike? No comment. Kita kena berhati-hati ya. Yang inilah bab berhati-hati. Dan juga kita kena analisis, menguji air kita. Kita tak boleh kata sesuatu perkara sebelum kita menguji. Jadi nak kata ammonia spike ni sebab dia semakin meningkat. Kalau kita tengok lagi keadaan esok, kalau dia masih meningkat ke kepatuhan yang lebih tinggi ataupun 8 ppm, menunjukkan bahawa yang ini kita kena buat pembetulan yang agak drastik lah, iaitu paling kuranglah 30% kita kena tukar air. 30%. Jadi bukan senang untuk kita perhatikan ikan. Kadang-kadang ikan kita kurang aktif. Tengok keadaan, pelbagai keadaan yang boleh memainkan peranan. Mungkin disebabkan cuaca, bila suhu drop, cuaca yang mendung ni, suhu drop pun juga boleh memerai ikan ataupun mempengaruhi gelagat ikan, keaktifan ikan. Seperti ikan, bila ikan kurang aktif, dia pun tak nak makan dan sebagainya. Jadi kurang makan, dia akan pergi kepada pembesaran dia. Dia akan terganggu sikit, walaupun sehari dia akan terganggu lah. Aktiviti pemakanan berkurangan. Okay, itu yang saya dapat catat pada hari ni lah, hari yang sedang saya buat ni lah. Nampak macam, sebab kalau waktu ini saya datang ni dekat bampiran begini dengan tangki ni, ikan ni akan datang dah saya dah. Sebab waktu ini adalah waktu makan, tapi dia hanya berenang melawan aerator tu lah. Tapi oksigen tinggi. Oksigen tinggi. Okay, yang ini rakaman lebih kurang 20 minit selepas hujan. Agak pelik lah. Lepas hujan, aktif pula dia. Nak makan. Sebelum hujan tak nak makan. Dia berenang pertengahan. Kali ni memang jelas. Oh, memang hari ni memang pelik. Kejadian yang agak pelik, unik, yang saya dapat sempat rakam hanya beberapa minit, tak sampai 1 jam. Video ni direkam, iaitu pada asalnya ikan tak ada selera nak makan. Tapi kali ni bila ni semuanya nak makan ni, timbul nak makan. Tapi hujan. Bukan timbul tak cukup oksigen, timbul nak makan. Memang unik. Okay, itu yang dapat saya rakamkan untuk permasalahan kali ini, untuk kualiti air dan juga gelagat ikan. Kita tengok lagi sekali lagi, tengok macam mana, adakah ia dapat membuat pembetulan dengan saya masukkan probiotik kembali. Kita tengok. Kita jumpa lagi dalam video-video akan datang. Jumpa lagi.